yang internet tak apa nak bagus ni. Kan. Baik. Okey, jadi segitiga aliran ni adalah sangat penting. Kita akan banyak guna benda ni malam ini. Okey? Siapa yang tak faham yang ni, sila bagi tahu. Jadi okey kan? Boleh. InsyaAllah kita akan buat review balik semula tentang itu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri. Kejap. Kejap, apa ni? Apa ni? Oh. Okey, jadi segitiga aliran ni adalah kejap. Okey, baik. Bismillah. Umar sedang masuk. Okey, saya ada bagi nota sikit tu. Nota. Yes, dalam buku. Alright. Okey, vektor dalam catah test iaitu muka surat 161 guys. Muka surat 161. Okey, 8.3. Kita akan cerita pasal vektor dalam catah test. Kan dalam bentuk graf. Nampak ke yang saya share tu? Nampak Yang saya share? Umar nampak? Beres? Okey. Kalau rumah kamu tak bising sangat, boleh je buka mic, tak ada masalah. Kan? Okey, baik. Ready guys? Ready. Kalau nampak dah tak ada masalah dah, ready. Bagi thumbs. Assalamualaikum Anis Zayani, apa khabar? Sihat ya? Okey. Baik. Nampak ke apa yang selesai tu? Umar, nampak? Okey, beres. Okey, baik. Ready? Okey. Ini adalah 8.3. Okey. Kalau standard pembelajaran yang ni kan, kalau kita tengok mewakili vektor menentukan magnitude dalam catah test. Okey, kalau awak perasan ini kalau standard pembelajaran ni penguasaan ni kan. Inilah yang sebenarnya poin-poin yang akan diguna untuk buat soalan. Untuk bina soalan. Kan kalau tengok standard pembelajaran tu, SP tu, maka di situlah yang sebenarnya dia guna untuk membina soalan. Tak kisahlah soalan tu tahap kebat ke tak kebat ke, sebenarnya dia berdasarkan ini. Boleh guys? Okey, baik. Tahap penguasaan mesti adalah penguasaan kita. Okey, sampai tahap berapa? Baik, yang tu tak apa. Yang kita nak tahu sekarang ni adalah pasal macam mana vektor ini boleh ditentukan melalui menentukan mewakili vektor dan menentukan magnitude vektor dalam catah test. Okey, baik. Vektor ni kita boleh tulis dalam dua keadaan. Okey, tak nak terangkan yang tu dulu. Saya nak kamu tulis bersama dengan saya. Boleh? Okey, lukis bersama dengan saya catah test. Okey, gitu. Okey, ini adalah paksi X, ini adalah paksi X pula. Okay, ini adalah paksi Y, di sini adalah paksi X. Okey, dah? Okey guys. Saya nak kamu lukis daripada sini ke sini. Okey, contohnya di sini adalah berapa Nak letak berapa? 4. Okey, kita 4 sini. Okey. X tu sama dengan 4, maknanya vektor dia ke sana. Okey. Maka kita tulis dia adalah 4I. Faham 4 vektor I. Boleh? Hikmah sudah masuk. Okey. Lepas tu vektor ke atas paksi Y. Nampak ke tu? Saya tebalkan sikit. Okey, vektor ke atas contoh sini adalah 3.
Maka di sini adalah kita tulis 3J. Faham tak? Maknanya dia adalah vektor J. Vektor J ni adalah pada paksi Y. I ni adalah merujuk kepada vektor pada paksi siapa? Rizah tengah masuk. Okey, ini vektor pada paksi X. Okey, 4I. Kalau Y adalah vektor pada paksi J adalah vektor pada paksi Y. Okey, faham setakat tu? Faham? Okey, vektor paduan. Macam mana vektor paduan? Vektor paduan adalah apabila kita boleh ubah ni 3J ni ke depan sini. Kedudukan dia kita boleh bawa dia ke sini. Tak ada masalah, dia sama. Okey, jadi dia ke atas gitu. Nampak tak? Faham ke? Okey, dia ada satu lagi vektor, namanya adalah vektor paduan di antara mereka ni. Maka wujud satu vektor paduan. Okey, vektor paduan ini adalah di sini. Okey, sini adalah 3J. Sini 4I dan di sini 3J. Nampak tak ada aliran dekat sini? Nampak aliran kan? Okey, vektor satu lagi adalah vektor paduan, betul? Okey, contoh dekat sini, faham ke? Contoh dekat sini saya ambil sini A, sini B. B ni kita boleh bawa ke sini. Dia sama je. Boleh? Dia sebenarnya asal di sini tetapi sepindahkan ke sana. Faham tak? Sepindahkan ke sini. Sama je. Kita nak nampakkan segitiga tu. Boleh? Okey, dan vektor paduan dia adalah, vektor paduannya adalah 4I tambah dengan 3J. Dapat? Faham? Jelas? Clear? Dapat Boleh? 4I tambah dengan 3J. Boleh? Dan vektor ni O lah. Okey. Vektor OA, vektor OB lah. OB adalah bersamaan dengan 4I tambah dengan 3J. Ini adalah vektor paduan dia. Boleh? Di mana I adalah mewakili paksi X, J adalah mewakili paksi Y. Faham? Jelas? Clear? Okey. Jadi ini kita boleh tulis juga dalam bentuk vektor lajur. Okey, dalam bentuk vektor lajur. Pernah belajar tak lajur dan baris? Pernah tak? Pernah tak belajar lajur dan baris dalam geografi? Lajur, baris. Pernah tak? Siapa pernah belajar bagi tam? Ingat balik lajur dan baris. Kan? Ada orang keluar masuk. Mungkin tak stabil. Tak apa, sedar rakam. Alright. Baik. Faham setakat ni? Jadi, vektor lajur ni kita boleh tulis. Okey, X dulu, Y kat bawah. Faham tak? Ingat alfabet. Yang mana dulu? X dulu kan? Jadi, X bahagian atas. Di sini, X bahagian atas, Y bahagian bawah. Jadi, macam mana nak tulis? Kita tulis macam ni. 4, 3. Maka kita tahu 4 tu mewakili pada paksi X, 3 tu mewakili pada paksi Y. Boleh faham? Ashraf, faham tak apa yang saya terangkan ni? Boleh dapat? Jelas? Nak contoh satu lagi ke? Sebagai contoh yang kedua? Beres? Bagi thumbs? Aziz, faham tak Aziz? Kita pergi contoh dua lah supaya lebih senang nampak Okey, ni contoh satu. Contoh satu. Okey, kita pergi contoh dua.
Bisahli sabri wa yasri wa lisani. Okey, baik. Bismillah. Okey, baik. Katakanlah contoh 2 kita buat paksi. Paksi juga. Okey, baik. Okey, kita bagi satu vektor. Kita letak contoh ni. Okey. Okey, vektor sini. Alright. Sini adalah berapa? Kita nak letak 5. Boleh? Sini 5. Sini 3. Okey, ni paksi Y, ni paksi X. Okey, lukis dulu. Dah lukis, bagi thumbs. Sekarang kita nak cari vektor bagi itu. O, A. Contohnya. Okey, O, A. Kita nak cari vektor dia. Dah. Dah ke? Kalau dah, bagi thumbs. Jika dah, bagi thumbs. Zee dah? Umar, dah? Anis, dah belum? Okey. Dah. Apa orang tak ada malam ni? Saya dalam 3 orang tak ada. Ikmal dah? Okey, Ashraf dah? Beres? Okey, macam mana kita nak tahu vektor OA? Okey, macam mana kita nak tahu vektor OA? Okey, macam mana kita nak tahu dia? Baik, kita tengok pada vektor X. Vektor X dia punya magnitude 5 kan? Jadi maknanya 5i. Nampak tak? 5i. Ni adalah 3, maka dia adalah 3J. Faham yang tu? Okey, 3J tu kita boleh bawa ke sini. Okey, kita boleh lukis ke sini. Nampak kejap, saya guna warna hijau lah supaya senang nampak. Okey, kita boleh lukis vektor yang selari yang sama dengan vektor 3J belah sini. Supaya kita nampak segitiga kita. Haziq, dah nampak segitiga tu? Mana aliran? Kita nampak ini sealir dengan ini. Betul? Maknanya 5J tambah 5i tambah dengan 3J. Kita akan dapat yang ni. So 5i tambah dengan 3J vektor. Boleh? Faham je? So maknanya OA adalah bersamaan dengan 5i tambah dengan 3J vektor OA. Beres? Faham? Okey, kalau dalam bentuk lajur dan baris, kita boleh tulis macam mana? 5, 3. Dapat tak? X, Y. X, Y. Boleh? Faham je? Faham ke tak korang ni? Tak keluar thumbs. Saya tak tahu korang faham ke tak. Kalau faham, bagi thumbs. Ada soalan tak? Okey. Umar, ada soalan tak Umar? Okey, yang ni tak payah letak apa-apa. Sebab ini dah menggambarkan pada paksi X. Ini dah menggambarkan paksi Y. Maka kita tahu kalau kita nak tukar balik dalam bentuk ini, kita akan letak 5i 3j. Boleh faham? Kenapa kena buat dalam bentuk lajur dan baris? Sebab kejap lagi kita nak guna. Pengiraannya adalah lebih mudah. Faham Akmal? Bila menggunakan lajur dan baris ni sebenarnya lebih mudah pengiraan tambah tolak dia nanti. Okey, beres.
Beres. Okey, jadi kita cuba tengok dekat soalan. Nampak tak ni? Nampak tak ni yang dia bagi ni? Okey, nampak tak contoh yang dia bagi yang ni? Kan? Kita nampak dia sini sampai sini. Sini sampai sini kan? Okey. Situ sampai situ. Macam mana kita nak dapat dia? Kita tengok vektor sini. Sini 3i. Lepas tu sini 4. Mana ini 4c. Yang ni ke atas. Jadi maknanya yang ni apa? 3i tambah dengan 4j. Nampak tak? 3i tambah dengan 4j. Boleh juga dalam bentuk laju. Faham guys? Faham? Okey, selupa pula nak terangkan supaya lebih mudah. Okey, kalau dia daripada kosong ke satu titik. Contohnya satu titik sini. So guna warna purple lah, senang boleh nampak. Okey, kalau dekat sini contoh ini adalah titik B. Okey, titik B ni koordinat dia bagi koordinat je. Contohnya berapa? Negatif 2, negatif Allah. Okey, negatif 3, 3. Okey, negatif 3, 3. Actually sebenarnya mengikut koordinat ini dia adalah negatif 3, 3 kan? Okey, daripada sini sebenarnya kita dah boleh dapat dah vektor dia. Perasan tak? Ini adalah untuk X, ini adalah untuk Y. Jadi kita boleh tulis vektor OB adalah bersamaan dengan OB sama dengan, nampak sini X, maka sini adalah negatif 3I tambah dengan 3J. Boleh nampak tak? Faham tak? Terus letak je. Okey, ini adalah 0B. OB. Faham? Faham ke? Kalau perasan yang ni koordinat dia, ni A. Kalau perasan koordinat dia 5, 3. Jadi terus tulis 5I tambah 3J. Terus boleh dapat sini. Faham? Ashraf faham Ashraf? Boleh Dan juga boleh tulis dalam bentuk lajur baris. Iaitu negatif 3 dan 3. Okey, jelas, clear? Beres. Faham itu cara tu list dia. Dapat? Umar faham Umar? Faham Kalau faham bagi thumbs. Beres. Okey, baik. Jom kita tengok yang ni. Okey, tengok koordinat dia. Guys, yang bawah tu tengok koordinat dia 5 apa tu? 5, 3, betul tak? Kita tulis 5, 3. Koordinat 5, 3. Agak-agak apa dia ni? Yang ni. Senang je, letak 5, 3. Beres? Lepas tu 5I tambah dengan 3J. Senang tak? Faham Beres Clear Okey, sama juga yang ni. Koordinat dia berapa? Koordinat dia adalah 5, negatif 4. Tulis je 5, negatif 4. Okey, dapat? Okey, jadi OQ sini. So, kita tulis apa? 5, negatif 4. XY. Ingat alfabet. Alfabet X, Y, Z kan? Namanya X dulu. Baru Y. So, dekat sini pun sama. X dulu. 5I tambah dengan negatif 4J. Jadi kita tulis 5I tolak dengan 4J. Okey, dapat kat situ? Jelas, clear? Anis, beres Anis? Siapa pula terkeluar? Siapa tadi? Okey. Internet stabil ke tak stabil ni? Okey kan? Okey, beres. Faham yang tu Yang melibatkan cetesan.
Okey, baik. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya iaitu mencari unique vektor dan arah sesuatu vektor. Saya ada bagi ni tak? Okey, setakat ini ada soalan ke? Pasal penulisan yang ni? Tak ada masalah Beres Beres? Okey, baik. Okey, Akmal tak apa stabil sangat dia punya internet. Okey. Okey guys, sekarang kita nak cerita pasal vektor unit sesuatu vektor. Apa benda pula ni vektor unit ni? Vektor unit sesuatu vektor. Ini pun benda baru yang awak akan belajar, iaitu pasal vektor unit. Apa benda vektor unit ni? Kalau tengok muka surat 162, dia ada cerita sikit pasal vektor unit. Okey, tulis dulu nota ni. Okey, vektor unit. Vektor unit. Okey, ready? Kejap. Alright. Boleh Ready guys? Ready? Kemal punya internet tu tak apa nak ada tu. Kan kejap terkeluar, kejap ni kesian dia. Okey, baik. Ashraf ready? Umar ready? Vektor unit. Pasal apa vektor unit ni? Kan kita nak cerita. Anis, okey beres. Alright. So, vektor unit. Macam mana vektor unit ni sebenarnya? Okey, jom kita kenal dia. Apa sebenarnya vektor unit? Katakanlah sesuatu titik. Okey, kita ambil satu point dekat sini. Contoh sini adalah okey, sini adalah 3 dan di sini adalah 4. Maka satu vektor ni adalah ke sini. Okey, jadi kalau kita kira dia punya vektor adalah sini dengan sini. Okey. Alright, sini adalah 4J, di sini adalah 3I. Betul? 3I. Maka ni adalah apa ni? Maka vektor O, katakanlah O apa ni? OP. Okey, vektor OP adalah bersamaan dengan 3I tambah dengan 4J. Okey. Kalau kita nak cari magnitude. Ingat magnitude? OP magnitude. Magnitude dia ada simbol ni. Okey, modulus tu. Okey, bila simbol modulus senang sahaja. X kuasa 2 tambah dengan J kuasa 2. XJ pula dah. Y kuasa 2. Okey, kita ambil je yang ni atas ni. Maknanya 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Maka kita akan dapat 5 unit. Fahamkan yang ni kan? Boleh? Maknanya ini adalah 5 unit. Okey, 5 unit. Okey, vektor unit. Vektor unit macam mana simbol dia?
Vector unit simbol dia macam ni. OP. Dia ada toncang pula ke atas ni. Faham Ini adalah simbol vector unit. Saya guna pen merah. Okey, ini adalah simbol vektor. Tikah Najih baru masuk. Okey, ini adalah simbol vektor unit. Okey, faham? Jelas? Ini adalah simbol vektor unit. Vektor unit ni macam mana? Vektor unit ni adalah vektor dia kita bahagi dengan dia punya vektor dia bahagi dengan dia punya magnitude. Faham? Vektor bahagi dengan magnitude. Boleh? Kalau kita nak tulisnya macam mana? Senang sahaja. Ambil yang ni. Okey. Vector unit OP. OP mana OP tadi? Ni 3, 4. Okey, 3I tambah dengan 4J. Bahagi dengan Allah. Kecil sangat dia punya ni. Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan vektor unit kita berapa? 5. Kita masukkan kat sini sahaja. Iaitu 5 unit. Boleh nampak? Boleh faham? Okey, maka boleh kita pecahkan dia jadi 3/5I tambah dengan 3/5C. Juga boleh ditulis dalam bentuk lajur. Okey, dalam bentuk lajur. Vektor lajur iaitu ingat ini X, ini Y. Dalam alfabet X dulu baru Y Okey, jadi yang atas adalah 3/5. 3/5 ini 4. Sekejap, padam dulu. Tulis betul-betul. Sini 4/5. Jadi 3/5 bahagi dengan 4/5. Ini adalah cara penulisan dia. Faham? Jelas guys? Nampak? Sekejap, sini. Ni dia. Kita kena cari magnitude dulu. Kita pergi contoh yang kedua lah. Lebih senang nampak. Okey, dah salin. Dah salin bagi thumbs. Kita nak pergi contoh nombor 2. Dah salin bagi thumbs. Hai, Assalamualaikum Najihah. Kan baru masuk. Kita baru je. Ni cerita pasal ni. Apa? Vektor unit dengan vektor atas carta sen. Okey, boleh. Faham je, Umar? Boleh dapat? Dapat tak salin tu? Boleh ke? Dapat ke? Jelas ke? Anizayani macam mana? Beres? Faham? Ini basic ni, basic. Masih lagi asas lagi. Okey, kita nak cerita pasal asas lagi. Okey. Dah ke? Semua dah? Ashraf, dah? Iqmal macam mana Iqmal? Dah? Ada soalan tak? Sementara tunggu kawan nak habis ni, nak siap salin. Ada soalan tak? Korang ada soalan ni, tak ada soalan. Adakah betul-betul faham? Adakah betul-betul faham contoh? Contoh satu. Okey.
Boleh, kita nak pergi contoh 2. Siapa dah ready bagi thumbs. Siapa dah ready bagi thumbs. Okey, Aziz dah, Haziq dah. Anis dah belum? Okey, Akmal. Ikmal. Alright. Ikmal dah. Anis dah. Ashraf macam mana? Okey. Najiah, macam mana Najiah baru masuk? Okey ke? Tak apa, untuk contoh seterusnya saya akan terangkan balik. Macam mana dia boleh dapat I dengan J tu. Kan? Okey, jom kita nak pergi contoh nombor 2 guys. Bismillah. Okey, saya ambil contoh nombor 2. Contoh 2. Okey. Kita lukis sekali lagi paksi. Okey. Okey, ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Kita ambil satu point berapa nak? Yang mudah-mudah aja. 6, 5. Okey, 8, 5. Bolehlah 8. Apa koordinat apa? 8, 6. Okey, sini O, sini satu garis. Suka hati je rasa kan buat ni dia punya ni. Okey, koordinat 8 dan 6 menunjukkan bahawa di sini adalah 8. Di sini menunjukkan ia adalah 6. Okey. Boleh. Vektor pertama dia adalah 8i. Kenapa I? Pada paksi X. Okey. Sini sampai sini. Saya lukis balik. Okey. Dapat? Faham ya? Vektor kedua adalah ke atas sini. Kan? Atas sini. Iaitu vektor 6J. Di mana vektor 6 ini kita boleh lukis yang selari dengan dia dekat sini. Kan dekat sini. Lukis yang selari dengan dia. Okey. 6C. Kalau kita tengok, okey, dapat setakat tu? Beres? Follow lukis bersama dengan saya. Beres. Okey. Bila kita tengok di sini, kita tahu dia adalah segitiga kitaran. Kita dah belajar minggu lepas. Yang ni sealih. Maknanya yang satu lagi adalah menghadap ke sana. Faham Menghadap ke sana, ke atas. Ini vektor paduan. Iaitu ini adalah 8i tambah dengan 6j. Vektor. Boleh faham? Okey, baik. Macam mana cara tulis dia? Iaitu O apa ni? Ini P lah. Kita letak P. OP. OP lagi. Semula. Apa nak letak? OQ. Kan? OQ. OQ adalah bersamaan dengan 8J 8i. 8i tambah dengan 6C. Okey, tambah dengan 6C. Okey, magnitude OQ. Magnitude dia macam tu simbol dia Ini simbol untuk magnitude. Magnitude.
Okey, ada yang tak tahu tak magnitude tu apa? Magnitude tu dia boleh jadi adalah laju. Boleh jadi laju. Boleh jadi berat. Boleh jadi jarak. Okey, dia boleh macam-macam mengikut unit tertentu lah. Boleh. Okey, jadi magnitude ni macam mana cara dia? Punca kuasa X kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Jadi berapa jawapan kita? Dapat berapa jawapan awak? 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. 8 dengan 6 saya tulis. Dapat apa guys? Sila komen sikit. Dapat apa? Dapat? Ma, dapat apa Ma? Anis saya ni dapat 10. Okey, dapat 10. Betul. Okey, baik. Magnitude dah dapat 10. Okey, sekarang dia nak vector unit. Vector unit. Okey, vector unit simbol dia adalah OQ. Dia ada toncang atas ni. Kan, dia ada toncang. Okey, ada toncang tu. Ia adalah vektor dia 8J 8I semula 8I tambah dengan 6J dibahagi dengan 10. 10 ni apa? Magnitude. Boleh? Ini yang saya nak kena, kamu nak kena ni. Vektor unit ini dia punya simbol dia. Boleh guys? Okey, jadi kita pecahkan dia. Kan 8 bahagi 10 tambah dengan 6 bahagi dengan 10. Okey. Boleh kecil kan? Boleh. Dan ni jadi berapa? 4 sipir 2. Sipir 2 kan? Ni jadi 4, ni jadi 5. Jadi 4 per 5 I. Tambah dengan apa ni? 3 per 5 J. 3 per 5 J. Okey, faham? Jelas? Clear? Ini betul. Yang ni ada unit tak? Tulis unit betul. Tak tulis unit pun tak apa. Ada masalah. Beres? Faham je? Najah, beres Senang kan? Senang sangat ni. Okey, ada masalah. Kalau dia bagi koordinat saja pun boleh, tak ada masalah untuk dapat ni. Kan? Alright. Beres. Okey, itu adalah cara mencari magnitude dan juga mencari vector unit. Faham? Jelas? Clear? Kan? Perlu contoh 3 ke? Perlu contoh ketiga ke? Guys. Kita pergi soalan Soalan boleh? Sebagai satu soalan kita cuba buat. Okey. Soalan. Okey, soalan. Alright, kat bawah soalan Soalan sini, bawah sini. Okey, soalan. Saya ambil soalan dia. Okey. Soalan dia bagi ST sama dengan 15 negatif 8. Okey, dia nak magnitude.
Magnitude ST. Okay, cepat guys, kira. Magnitude ST. Siapa dapat, sila tulis dia punya jawapan. Sebenarnya congak tekan calculator terus boleh dapat ni. Magnitude kan. Magnitude ST. Macam mana cara tulis? ST prap. Dia macam tu. Dia ada palam modulus ni. Dapat berapa? 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Cepat. Sudah ni aja. Sudah tunjuk aja jalan kira aja. Kuasa 2 15 kuasa 2 dengan 8 kuasa 2. Okey, dapat apa? Okey. Ikmal tengah join. Najihah dapat 17. Okey, Najihah dapat 17. Yang lain dapat apa? Umar dapat apa, Umar? Ashraf dapat apa? 8 tu kena tukar jadi positif ke? Oh, dia negatif 8. Dia tetap negatif 8. Negatif 8 kuasa 2, dia jadi positif 64. Negatif 8 darab negatif 8. Negatif kan jadi positif. Negatif darab negatif jadi positif. Boleh. Dapat. Dia tetap negatif. Tapi bila dia kuasa 2, dia jadi positif. Okay. Okay, Anis? Okay? Faham je? Okay, baik. Okay. Dapat apa? Umar dapat apa, Umar? Umar akan dapat sini 289 punca kuasa. Kan? Lepas tu dapat 17 unit. Beres? Sama tak? Ada yang dapat jawapan lain? Ada. Aziz dapat apa, Aziz? Aziz dapat apa? Sama. Sama tak? Sama. Bagus. Beres. Okey. Soalan kedua. Okey. Dia nak vector unit. Vector unit. Dia nak vector unit. Macam mana vector unit? Vector unit ST. Dia ada toncang. Ingat, vector. Vector dia adalah 15I tambah pula. Sebab ni tolak negatif 8. Jadi tolak dengan 8J. Bahagi berapa? 17. Okey, terus pecahkan 15I per dengan 17. Tolak dengan 8 bahagi dengan 17. Okey. Alah, dah tulis pula jawapan dia. Dah tertulis pula jawapan. Okey, boleh. Faham. Jelas. Clear. Okey ya.
Kalau dapat sama bagi times. Dapat sama bagi times. Alright. Beres. Ashraf macam mana Ashraf? Dapat? Okey. Sekejap lagi kita nak cerita pasal pengoperasian arithmetic. Okey, beres. Siapa dah siap bagi times? Dah siap bagi times. Dah siap tu dapat 15 per 17i tolak dengan 8 per dengan 17. Boleh kecilkan lagi ke? Tak boleh dah. Jadi biar je macam tu. Dah siap bagi times. Ada soalan tanya. Sebelum kita nak pergi yang seterusnya, muka surat 164. Beres? Beres ke rebes? Beres kan? Senang kan? Macam mana Umar? Dapat ke tak tu? Senyap je. Tak nampak tam pun tak nampak. Ini nampak. Jadi saya tak tahu kamu dapat ke tak. Okey. Beres. Ada yang tak faham ke? Ada tak faham ke? Macam mana vector unit? Okey, baik. Okey, kalau dah ready, sila bagi thumbs untuk yang seterusnya. Muka surat 164. Dah ready belum? Untuk yang seterusnya. Dah. Okey, beres. Umar macam mana, Ma? Ready tak? Umar ada tak tu? Dekat skrin tu. Ada. Okey, Iqmah macam mana? Beres? Ready? Okey, kita nak pergi kepada bahagian seterusnya. Alright. Seterusnya ni adalah bahagian. Okey, muka surat 164. MS 164. MS 164. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok, ini adalah melibatkan operasi aritmetik. Okey, operasi aritmetik. Apa benda ni aritmetik? Aritmetik ke atas 2 atau lebih vektor. Okey, aritmetik ni apa? Siapa tahu? Siapa tahu aritmetik tu apa? Aritmetik ni adalah melibatkan tambah dan tolak. Tambah tolak je. Macam tadika dulu. Kan kita belajar tambah tolak. Sekarang kita nak belajar tambah tolak metrik. Metrik pula lah. Kita tambah tolak vektor. Boleh? Okey, contoh. Salin bersama dengan sir, boleh? Okey, contoh. Diberi vektor A sama dengan 2i tambah dengan 5j. Okey, vektor B adalah apa? I tolak dengan 4j. Okey. Soalan dia adalah A tambah dengan B. Ini soalan 1. Vektor A tambah dengan vektor B. Okey, jadi macam mana kita kena buat ni? Okey, dah habis salin belum? Salin dulu.
Ready bagi thumbs. Ready bagi thumbs. Dia bagi A, dia bagi B. Dah? Sudah? Saya nak bagi dua cara. Dia ada dua cara macam mana nak solve benda ni. Okey, dua cara. Awak pilih yang mana lebih mudah untuk awak buat Okey. Dah habis salin bagi thumbs? Sebelum saya teruskan, Ashraf, beres? Dah. Okey, Najah beres. Haziq, dah ready? Sudah? Anis? Sudah? Okey, baik. Bismillah. Jom. Macam mana kita nak tambah? Okey. Bila kita nak tambah, prinsipnya senang je. Okey. X tambah dengan X. J dengan J. Operasi dia. Okey, jadi kita nak tulis macam mana? Kita ambil 2 tambah dengan apa tu? Belah sana 1 kan? 2 tambah 1 I. Lepas tu tambah kan? Dia buat operasi dia tambah. Okey, J pula 5. Sebab ni negatif 4. Jadi kita ambil negatif 4. J. Faham? Sebenarnya dia dia sebenarnya macam ni. Sekejap. Sebab macam ni kamu tak nampak sikit. Kan? Okey. Ini tambah sini. Ini tambah dia Okey. Ini adalah ni tambah dia ni. Okey. Tambah J. Bahagian J. Okey. Sini negatif 4. Maka tulis negatif 4. Nampak tak? Ini adalah 4J. Boleh faham? 2, 1, 1. Tambah. Okey, 5 gini. Okey, dah. Lepas tu, apa yang kita boleh buat adalah ni jadi tambah jadi 3I. Tolak tambah dengan 5 tolak 4 jadi 1. Tambah dengan 1J. Inilah jawapan dia. Boleh? Faham ke? Pening sikit. I dengan I, J dengan J. Boleh? I dengan I dengan I. Tambah. J dengan J. Tambah. Okey, faham? Jelas? Clear? Okey, ada cara kedua guys. Yang lebih mudah. Kita tukarkan dia ni, dia jadi. Okey, cara 2. Cara kedua. Menggunakan vektor lajur. Vektor lajur. Okey, macam mana? Senang sahaja. Tukarkan A dalam bentuk lajur 2, 5. Dapat? B dalam bentuk lajur juga 1, negatif 4. Okey, dapat yang tu? Jadi A tambah dengan B, macam mana dia buat? Senang sahaja. A 2, 5 tambah dengan 1 tolak dengan 4. Sama dengan. Okey, macam mana nak buat? Senang. 2 tambah 2 tambah 1. Jadi berapa? 2 tambah 1 jadi 3. 5 tambah negatif 4. Jadi macam mana? 5 tambah negatif 4. Jadi negatif menjadi 1. Mana lagi senang? Kita boleh juga tulis dalam bentuk 3I tambah dengan J. Satu ni tak tulis, ni 1.
Okey, ada soalan tak? Mana lagi senang? Ni betul? Okey, mana lagi mudah? Guna vektor lajur ke guna vektor biasa? A atau B? Yang ni A, yang ni B. Cuba jawab sikit yang mana satu lebih mudah untuk awak? A atau B? Anis kata B lebih mudah, betul? B lebih mudah, senang nampak. Kan lepas ni kita buat solusi melibatkan vektor, kita akan banyak gunakan kaedah lajur ni. Boleh? Ikmal faham? Nak guna yang mana satu? Okey. Kalau dalam peperiksaan dia nak jawapan dalam I dengan J, jadi awak kena tunjuk jawapan dalam bentuk I dengan J. Kalau awak tunjuk dalam bentuk lajur baris, jawapan awak salah. Tapi dalam pengiraan awak boleh guna metod A, awak boleh guna metod B. Faham guys? Boleh? Cuma jawapan akhir tu sahaja tu kena buat dalam bentuk I dengan J. Boleh? Kalau boleh, jawapan akhir bagi dalam bentuk ni. Okey, dalam bentuk laju, dalam bentuk I, J. Kecuali dia minta dalam bentuk laju. Kalau dia minta jadikan dalam bentuk laju jawapan dia. Jadi maknanya awak kena ni . Okey, boleh guys? Dapat. Jom kita pergi soalan yang kedua. Contohnya 2A tolak dengan B. Macam mana nak buat ni? Okey, 2A tolak dengan B. Ready guys? Kalau dah ready, bagi thumbs. Baru kita buat. Ashraf okey? Ke dah ngantuk ? Siapa dah ngantuk? Angkat tangan. Siapa dah ngantuk? Angkat tangan. Orang ni. Okey. Boleh tak ni? Okey. Boleh tak? Beres tak? Okey. Dapat? Ready? Ya, betul Ma. Jom kita buat sama-sama yang ni. Jadi okey, jadi 2 letak depan, A tu masukkan dalam koordinat. Masukkan dalam laju. 2, 5. Jangan tulis per Kalau tulis per terus salah. 2, 5 Okey, tolak dengan B. B berapa? 1, -4. Okey. Cara kira. 2 darab dengan 2 jadi 4. 4 tolak dengan 1 jadi 3. Faham Umar? Faham Anis? Jelaskan. Okey, 5 darab 2 jadi 10. 10 tolak jadi tambah. 10 tambah dengan 4 guys. 10 tambah dengan 4 jadi berapa? Jadi 14. Sama macam tadika pula ni kan. Belajar satu-satu. Mudah tak? Easy tak? Senang tak? Senang yang amat. Kan? Jadi jawapan yang kita akan tulis adalah 3I tambah dengan 14 C. Beres. Faham Umar? Faham Najah? Beres? Okey. Ikmal okey? Dapat? Bila melibatkan operasi, sila gunakan. Bila melibatkan operasi aritmetik, gunalah kaedah lajur dan baris dengan akan lebih mudah. Okey. Beres. Alright. Jom kita buat satu lagi soalan, boleh?
Kita cuba satu lagi soalan. Kita cuba soalan sebagai satu lagi soalan last. Sebelum kita nak rehat sekejap. Okey. Soalan ni kan. Okey. Soalan. Dia bagi A sama dengan A vektor 3, 4. Oh, bagi siap-siap dah. B sama dengan -2, 5. Okey, C sama dengan 6, -1. Okey. Dia suruh selesaikan. Okey. Soalan dia A, B tambah dengan 3, C. B tambah dengan 3C. B tambah dengan 3C. Ready? Dah tulis? Ready? Terus kira. -2, 5, kurungan. Tambah dengan 3. C adalah 6, -1. Okey, kalau boleh congak-congak. Kan senampak kalau tekan kalkulator. -2 tambah dengan 3 kali 6, 18. Tambah dengan 18. So, kita akan dapat 16. Yang bawah 5 tolak dengan 3. Kan? 5 tolak 3. Jadi 2. Sama? Kalau sama, bagi thumbs. Kalau tak sama, bagi tahu jawapan awak. Betul ke? -2 tambah dengan 18. Okey, sama tak? Okey, beres? Betul kan? 3 kali 6, 18. Okey, sama? Beres? Faham? Jelas? Clear? Alright. Sama juga kalau tambah ke tolak ke, sama, lebih kurang sahaja. Okey. Baik. Faham? Jelas? Clear? Faham je? Sama ke? Ke lain jawapan? Sama Hikmah macam mana? Dapat? Anis? Beres? Achraf? Umar? Boleh dapat Alright. Baik. Nak rehat dulu ke? Nak teruskan? Okey, sebagi masa 2 minit pergi minum air. Refresh. Sebab kita nak pergi satu soalan contoh. Ini soalan examnya. Beres. Pergi minum air sekejap. Refresh. Pergi minum air sekejap. Alright. Bismillah. Okey, jom kita tengok penyelesaian masalah yang melibatkan soalan muka surat 165.
Okey, itu adalah muka surat contoh. Contoh soalan 1. Okey, baik. Bismillah. Okey, saya lupa pula nak bagi orang ini. Kejap. Sekat dulu. Sekat dulu bagi dekat korang. Dekat dalam grup kita. Copy. Cut. Okay, sekejap Alright. Okay, ni adalah contoh-contoh yang Okay. Mana soalan tu? Okay. Okay, soalan 1. Nampak ke? Nampak kan? Okay. Okay, soalan contoh 1 iaitu muka surat 165. Okay guys, ini adalah soalan bentuk soalan peperiksaan juga. Okay, ini adalah bentuk soalan peperiksaan. Kita tengok yang contoh 1. Okay, sekeluarkan dulu contoh 1 tu supaya sesenang untuk conteng. Okay, penyelesaian dia dah ada kat bawah tu. Tapi saya just nak tunjuk pada korang. Okay, bagaimana sebenarnya selesaian dia tu. Macam mana dia boleh dapat. Okay, baik. Ready. Sudah ada kan contoh 1 tu. Alright. Baik. Kalau kita ni balik nak kira dia macam mana. Okay, jom kita lukis balik semula dia punya graf tu. Okay. Follow sir. Okay, follow sir bersama. Alright. Okay, sini adalah paksi Y. Di sini adalah paksi X. Maka di sini adalah garis. Bukan di situ. Garis ni atas sikit. Okay, siapa Anis Zayan ni? Okay. Okay, di sini adalah 4, 10. Okay, ini Q. Dan satu lagi adalah dia kata sini. Dia punya nak panah ke sana. Kan? Okay, ini adalah P negatif 85. Okay, baik. Soalan dia nak apa? Soalan Rajah menunjukkan vektor-vektor OP dengan OQ. O sini OP, OQ. Ungkapkan PQ dalam bentuk dia nak PQ. Okey, soalan dia adalah dia nak PQ. Okey. Guys, saya nak awak lukis garis daripada P ke Q. Dan dia punya anak panah. Dia kata P hingga Q, betul? P hingga Q. Lukis. Nampak? Boleh? Faham ke? Dah beres, jelas. Okey, lukis atas kalau ada buku terus tu conteng je lah kat atas buku dia, tak ada masalah. Okey, garis tu PQ. Yang ni yang dia nak cari. Okey, PQ tu duduk dekat mana? Dekat atas ni. Okey, dapat ke yang tu setakat tu? Kalau dah sampai situ, bagi thumbs.
Boleh guys? Okey, buat garis PQ. Bila dah buat garis PQ, maka kita tengok persamaan pula. Apa ni? Kita punya segitiga aliran ni. Segitiga aliran kita. Senampak dekat sini OP dia tambah dengan PQ. Betul tak? Betul tak Najihah? Kan? OP tambah dengan PQ. Betul? Maka jawapan dia adalah OQ. Faham? Okey, maknanya daripada sini kita tulis balik OQ adalah sama dengan OP tambah dengan PQ. Okey, dapat yang tu guys? Dapat? Umar, faham? Jelas? OQ adalah bersamaan dengan OP tambah PQ. Kenapa OP tambah OQ sir? Kenapa OP tambah dengan PQ sir? Sebab dia sealir guys. Ingat segitiga aliran kita. Segitiga aliran yang mana sealir ditambah, maka jawapannya adalah untuk yang satu lagi pada arah yang berlainan. Faham? Yang sealir kita tambahkan, maka dapat jawapan yang berlawanan. So yang berlawanan sekarang adalah OQ. Itu adalah vektor paduan dia. Jadi OQ adalah bersamaan dengan OP tambah PQ. Siapa tak faham kat sini? Semua faham Jelas Clear Okey, beres. Okey, bila kita dah dapat OP, yang kita dapat OQ sama dengan OP tambah dengan PQ, maka kita nak cari apa? Kita nak cari PQ, betul? Kita nak cari yang ni, Mamat ni. Jadi apa kita kena buat? OP ni kena bawa lah ke sana. Bila bawa ke sana, kita kena tolak. So, jadi OQ tolak dengan OP adalah bersamaan dengan PQ. Sama macam persamaan linear. Faham? Faham manis saya ni? Kalau sini tambah, bawa sana jadi tolak. Beres? Faham je? Dapat jelas clear? Okey. Baik. So, dekat sini, kita nak cari PQ. Maka, kita tengok vektor dia. Okey. Kita tengok vektor OQ kita apa? OQ kita 4i tambah dengan 10j, betul tak? Ataupun dengan kata lain 4 10 kan yang ni berapa ni? OP kita tulis kat sini lah. OQ sama dengan 4 10. OP sama dengan, tengok koordinat dia je, negatif 8 5. Nampak tak kita boleh tukar ke dalam ni kan? Okey, terus boleh dapat. So, PQ sama dengan OQ. OQ berapa? 4 10. 4 10. Tolak dengan OP. Mana OP? Negatif 8 5. Okey, boleh terus dapat jawapan berapa? Cuba tekan guys. Cuba dapatkan jawapan kamu dulu. 4 negatif jadi tambah. Tambah 8. Okey. 12. Okey. Sama tak jawapan dengan Sir? Sedapat 12 dengan 5. Dapat tak? 12 5. Samalah dengan jawapan dia kan? Jawapan mana jawapan dia? Ini dia. Kalau tengok jalan kira kita dengan jalan kira dia lain sikit, betul tak? Tak kisah. Tak kisah. Sama je. Yang penting jawapan sama. Dia tambah tiba-tiba. Sebenarnya kalau kamu tengok contoh yang dia bagi tu, susah sikit sebenarnya kamu nak faham. Tapi macam yang saya bagi tahu ni, senang faham Boleh Dapat jelas Clear
Okey, faham tak macam mana boleh dapat 12/5 tu? Clear Kalau beres, bagi thumbs. Sebelum kita nak pergi yang seterusnya. Azik, dapat tak Azik? Umar, dapat Umar? Ha. Ashraf macam mana Ashraf? Ashraf boleh? Faham senang je. Masuk sini, dah. Done. Okey, baik. Yang soalan B. Soalan B dia kata dia nak vektor unit. Saya tulis kat sini lah. Okey, B. Dia nak vektor unit. Unit bagi apa? PQ. Okey, untuk dapatkan PQ punya unit, vektor unit, kita kena dapat vektor dia dulu, iaitu 12 I tambah 5J. Okey, bahagi dengan dia punya apa? Senang je. Ambil je 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Senang tak? Simple sangat. Okey, jawapan guys. Yang ni bawah ni jadi 13. Okey, dia akan jadi 12 per 13 I tambah 5 per 13 J. Okey, jawapan dekat belakang tu, dekat buku dia bagi 12 per dengan 13. 5 per dengan 13. Sama lah tu. Atas ni I punya, X punya. Bawah tu Y punya. Beres. Faham? Jelas? Clear? Nampak tak? Okay. Jelas clear guys? Okay, ada soalan tak? Vector unit ni senang kan? Vector unit macam tu. Beres. Sama tak jawapan tu? Korang tekan-tekan calculator sama tak? Dapat? Alright, Najiah dah dapat. Iqmal, beres? Okay. Mudah ke senang? Senang je kan? Okay, baik. Okay, kita pergi satu lagi contoh guys. Okay, contoh 2. Itu melibatkan parallel punya line. Macam mana? Okay, baik. Jom kita pergi satu contoh. Ready guys? Okay, soalan kedua ni. Okay, saya ambil sini. Okay. Soalan kedua. Okay, macam mana boleh jadi lambda-lambda tu? Apa pula ni? Okay. Kita tengok macam mana dia buat. Betul ke susunan tu? Okay, betul. Okay, contoh 2 guys. Ready? Ready contoh 2? Kita keluarkan maklumat dia. Okay, kita keluarkan maklumat dulu. Jelas tak jelas je gambar dia tu kan. Okay, dia bagi AB punya vektor adalah sama dengan 6I tambah dengan 4J. Okay, CD. Senasihatkan bila kamu tulis maklumat, silakan tulis ke bawah daripada atas ke bawah. Lapis-lapis stacking dia. Okay, 2I tambah dengan M tolak dengan 2J. Okay, dapat? Okay, dia kata carikan nilai M jika AB adalah selari dengan CD. Dia kata nak cari nilai M apabila AB adalah selari dengan
dengan CD. Okey, baik. AB bersamaan dengan CD dia selari. Macam mana ni? Okey guys, yang ni kita tukarkan dia dalam bentuk laju baris 6, 4. Nampak? Supaya lebih mudah untuk kira kejap lagi. Okey, yang ni pun sama. Kita tukar jadi berapa? Dia akan jadi 2 M tolak 2. Nampak? Faham? Jelas? Clear? Okey, apa maksud selari? Bila maksud selari, maknanya kita boleh samakan dia. Maknanya AB adalah sama dengan ada lambda CD. Okey, kalau dia selari, maka nilai lambda ni ada nilai. Kalau dia tak selari, lambda sama dengan kosong. Faham? Kalau dia tak selari, kalau kita samakan AB sama dengan lambda CD, okey, maka ini adalah equal to 0. Faham? Jelas, clear? Jelas clear Okey, kalau dia tak selari, lambda ni akan jadi kosong. Kalau dia selari, lambda ni ada nilai ada nilai. Kita kena cari dulu kejap lagi. Okey, faham setakat tu? Boleh? Okey, AB. Kita letak je AB kat sini. 6, 4. Sama dengan lambda CD. CD berapa? 2 M tolak dengan 2. Okey. Boleh? Dapat? Okey. Dekat sini kita kena cari lambda dulu guys. Ini nak kena cari lambda dulu guys. Siapa boleh dapatkan nilai lambda tu? Cuba. Try. Macam mana dapat lambda tu? Siapa boleh cari? Berapa? Aziz dapat tak? Macam mana cari nilai lambda? Cuba. Hikmah dapat ni Hikmah dapat nilai lambda tu. Cuba tarik jawapan awak. Lambda berapa? Macam mana nak cari tu? Najih boleh? Ashraf dapat tak? Macam mana cari? Kalau tak tahu, cakap je tak tahu. Tak ada, tak tahu je. Tak nampak gambaran. Macam mana nak buat? Anis saya ni, dapat tak? Macam mana? Berapa jawapan dia? Sila komen sikit. Komen dekat ruang chat. Cepat guys. Jawab apa? Senang je. Yang atas sama atas, yang bawah sama bawah. Clue dia. Yang atas dengan atas, bawah bawah. Dapat apa? Lambat korang ni. Okey, 6 sama dengan lambda 2. Lambda macam mana dapat? 2 bawa sana. So lambda sama dengan 3. Okey, 3 ni ganti dekat sana. Okey, jadi satu lagi adalah 4 sama dengan lambda dah tahu. Jadi 3 M tolak dengan 2 guys. Faham Okey, lepas tu 3 bawa sini. So jadi maknanya 3 dalam. So 4 per dengan 3 tambah dengan 2. Dapat apa M? M sama dengan kalkulator 4 per dengan 3 tambah dengan 2. 10 per 3. Sedapat itu. 10 per 3. Okey, faham guys? Dapat ya?
Diberi carikan nanti. Okey, baik. Beres. Sekarang dah pukul apa dah? 10.32 dah guys. Okey, habislah kelas kita untuk hari ini. Kita sambung minggu depan pula. Boleh? Okey. Faham tak? Faham tak apa yang kita belajar hari ini? Jelas clear? Ada soalan tak untuk soalan 2 tu? Ada? Tak ada? Orang ni senyap. Senyap. Seanggap ada. Seanggap dah. Settle. Kan? Jangan senyap sebab tak faham Kalau tak faham, bagi tahu je rasa. Boleh ulang balik. Don't worry. Kan? Bagi tahu je boleh ulang balik semula. Untuk kamu faham. Yang penting kamu boleh faham. Bila kamu nak buat recall nanti esok, kan mudah. Mudah urusan. Okey. Kalau tak faham yang ni, nak buat recall susah. Okay, saya dah bagi nota-nota untuk buat recall tomorrow. Alright. Okay, beres untuk kelas kita pada malam ini. Okay guys, tak adalah berat sangat kan? Tajuknya kan? Boleh je kan? Senang je kan? Boleh mudah boleh terima Okay. Yang penting dapat. Okay. Mana Umar tadi? Tak ada lah. Alright. Beres. Ada soalan tak? Any question? Adakah ada soalan? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs je. Ashraf, beres? Najah macam mana? Okay. Aziz? Ada soalan tak? Anis? Beres? Iqmah macam mana? Ngam? Iqmah macam mana Iqmah? Okay, beres. Alhamdulillah. Okay, baik. Pesanan terakhir sebelum kita tutup kelas kita, iaitu kalau boleh, bukan kalau boleh, jauhkan sikap menangguh. Kan tangguh. Macam saya suruh buat recall kan, buat recall. Tak apalah, tunggu dululah. Lama-lama dulu barulah buat. Kan tak jadi. Okey, sifat menangguh ni dalam Maths ni dia seperti virus barah, yang mana kalau lama ditunggu dikumpul-kumpul, maka dia akan jadi wabak. Dia akan rosakkan kamu sikit demi sikit, menjadikan kamu malas dah nak bertindak. Betul tak? Jadi jangan tangguh. Okey, kalau boleh dah faham segera, buat segera, supaya kita faham tu dia ada momentum kan, untuk kita belajar lebih gigih. Bila banyak benda kita faham, insya-Allah dia akan memberi motivasi pada diri kita sendiri. Faham tak? Jelas clear kan, kalau boleh jangan tangguh-tangguh. Esok kan dalam masa 24 hours buat recall terus, faham terus, cuba buat latihan sikit kan, sikit-sikit je, tak perlu nak banyak-banyak sangat. Bila banyak-banyak sangat kamu penat. Kan untuk MS ni 5 soalan pun dah penat, betul tak? Jadi buat sikit-sikit, insya-Allah kamu akan dapat. Boleh guys? Kan ikut pesanan saya. Kalau ada apa-apa sila Roger. Kan? Sila Roger. Saya tahu sekarang ni PDPR memang menatkan awak, betul tak? Memang penat. Serius kan penat. Betul tak Iqmah? Serius penat PDPR mengadap je komputer, nak bengkak mata. Lepas tu cuti sekolah pun masih lagi kena juga datang tuition lah. Lepas tu kelas tambahan lah kan? Betul tak? Jadi yes, itulah dia kesabaran dalam belajar.
Okey, perlu sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan. Okey, insya-Allah semoga Allah memudahkan urusan awak semua. Faham guys? Setiap hari doalah pada Allah SWT, semoga ia memudahkan urusan kamu. Kan masa buat latihan tu banyak idea datang, kan cepat boleh siap kerja rumah. Boleh? Faham? InsyaAllah baiki awak punya solat, baiki awak punya hubungan dengan Allah, baiki hubungan dengan ibu bapa, baiki hubungan dengan kawan-kawan. InsyaAllah Allah SWT akan mudahkan urusan awak. Okey? Faham guys? Jadi dengan itu kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan solatul as. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan bahagian yang terakhir untuk vektor. Okey guys. So kita tutup dengan tasbih kifarah dan solatul as. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye bye. Salam ke Maya Okay, thank you Ashraf. Thank you Najiha. Bye bye. Thank you Aziz. Thank you Anis Zayani. Salam ke Maya ya. Hikmah, bye bye. Thank you very much. Alright, jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.